Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Okey, bertemu kembali kita dalam kelas matematik bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Ridwan untuk kelas tingkatan 1, bab 1, masih lagi dalam bab integer. Okey, untuk hari ini kita akan tengok bab integer yang menggunakan garis, nombor dan juga kita akan tengok sikit tentang tertib yang ada dalam bab integer ini. Okey, kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana anda mewakilkan integer pada garis nombor? Okey, jadi sebelum ni kita dah belajar nombor negatif dan nombor positif. Dia akan ada dalam integer, iaitu nombor bulat. Okey, jadi hari ni kita nak wakilkan nombor-nombor tersebut menggunakan garis nombor ataupun timeline lah. Okey, muka surat 5 lah, kita boleh rujuk muka surat 5 dalam kotak digital matematik kita tu. Dan standard kita pembelajaran ini itu mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor. Okey, seperti mana yang kamu lihat. Okey, di sebelah kanan dan kiri, sebelah kosong tu, okey, itu terletaknya nilai-nilai yang ada dalam garis nombor tersebut. Di mana sebelah kanan daripada kosong tu nilai dia adalah positif dan sebelah kirinya adalah negatif. Okey, iaitu pergerakannya kalau semakin ke kanan, maka nilai sesuatu integer tersebut dia akan semakin membesar. Nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ke 10 dan seterusnya 100 pun dia akan semakin besar nilai dia punya tu. Okey, kalau sebelah kiri pula, kalau dia pergi ke sebelah kiri, maka dia akan semakin mengecil. Walaupun nilai itu nampak besar. Macam kita tengok bawah ni lah. Kalau negatif 3 tu situ, dia lebih kecil daripada negatif 1. Kerana dia semakin jauh daripada nilai kosong. Okey, itu dari segi konsep untuk garis nombor. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, contoh nombor 3. Okey, lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Okey, dia bagi negatif 30, 6, negatif 6, negatif 36. Okey, dia suruh letak dekat di garisan nombor yang di bawah tu. Okey, nak letak macam mana? Okey, kita tengok apa yang dia bagi tu adalah negatif 12. Maka kita akan tengok sebelum dan selepas 12 tu, apakah nombor yang sepatutnya ada. Okey, dari segi logiknya di sini adalah kalau kita tengok di sini. Okey, kita tengok di sini. Okey, untuk negatif 12 di sini. Okey, 12 ni. Okey, kita akan tengok kiri dan kanan ni. Di sini apa dia, di sini apa dia. Kita tengok. Kita akan dapatlah dia punya kedudukannya. Maka secara teorinya, sebelah kiri 12 tu, sebelah kiri sini, sebelah sini, maka nilai dia akan semakin mengecil. Dan sebelah kanan ni akan semakin membesar. Okey, di antara nombor di atas ni, nombor mana yang akan berada di sebelah sini. Okey, secara teorinya kita tengok sini negatif 30 dan negatif 36. Automatik dua kotak di ujung sebelah daripada 12 ni dia akan menjadi tempat mereka ni lah, antara negatif 30 dan negatif 36. Okey, yang mana mai dulu? Okey, kita tengok nilai yang paling kecil di sini. Negatif 36 paling ujung. Maka kita akan letak sini negatif 36. Okey, di sini negatif 36. Okey, di sini negatif 30. Okey, dan seterusnya sebelah kanan ni pula kita tengok. Okey, maka di sini yang paling hampir dengan negatif 12 ni, yang paling besar sikit adalah negatif 6. Jadi di sini adalah negatif 6 dan seterusnya di sini adalah 6. Okey, kita semak jawapannya yang ada dalam kotak tu. Okey, penyelesaian dia macam itulah. Dia akan berada di kedudukan yang seperti mana yang kita buat tadi. Okey, di mana yang 6 tu ialah integer positif, maka 6 berada di sebelah paling kanan. Macam saya cakap tadi lah, sebelah kanan adalah positif, sebelah kiri adalah negatif. Okey, untuk negatif 36, negatif 30, negatif 12 dan negatif 6 ialah integer negatif. Maka negatif 36 adalah paling kecil nilainya dan berada di sebelah paling kiri. Okey, boleh faham lah? Okey, itu dari segi konsep. Semakin besar nombor tu, walaupun dia nombor negatif, dia akan jadi semakin kecil. Okey, baiklah murid-murid. Okey, kita akan tengok latih diri 1.1c.
dalam buku teks, ada tengok dalam buku teks. Okey, bagi setiap yang berikut, tentukan dan tandakan kedudukan integer yang diberikan pada suatu garis nombor. Okey, kita tengok yang pertama A. Okey, dia bagi negatif 5, 5, 1 dan negatif 3. Okey, di sini kita akan tengok ada dua nombor positif dan dua nombor negatif. Okey, automatik kita tahulah. Okey, dalam garis nombor ni dia akan berada di sebelah kanan tu akan ada dua nombor yang positif, terletaknya nombor tu, dan sebelah kiri daripada kosong tu dia akan letak dua nombor negatif. Okey, kita buat sama-sama untuk situasi ini. Okey, untuk yang di sini di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah ni kita letakkan sebagai kosong. Okey, dan sebelah kanannya adalah 1 dan 5. Okey, maka pergerakannya akan jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, jadi kita akan tulis 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, jadi di sini kita akan bulatkanlah di sini. Okey, 1 berada di sini dan juga nombor 5. Okey. Seterusnya, sebelah kiri. Okey, sebelah kirinya dia akan menjadi negatif. Maka di sini kita akan buat macam biasalah. Okey, mula dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan yang terakhir adalah negatif 5. Okey, di sini kita akan tengok negatif 3 berada di sini dan juga negatif 5 berada di sini. Okey, jadi kita dah tahulah dia punya kedudukan-kedudukan tu yang boleh diwakilkan dalam bentuk garis nombor bagi soalan A. Okey, soalan B dia bagi siap-siap kosong. Maka di tengah-tengahnya adalah kosong. Kosong ni bukan positif dan bukan negatif. Dan sebelah kanan kosong tu yang positif dia ada nombor 2 dan sebelah kirinya tu dia ada nombor negatif 8 sampai negatif 10. Okey, kita tengok macam mana nak diwakilkan dalam garis nombor. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kalau situasi yang macam ni, okey, nombor negatif hanya ada satu, nombor positif hanya ada satu saja, maka kita letak sini sikitlah garis nombor ni supaya kita nak masukkan nombor negatif 10 ni, nilai yang banyak. Letak di sini, kosong. Okey, kosong. Okey, dan juga seterusnya, okey, dia akan pergi kepada 2 lah. Okey, 1, 2. Okey, 1, 2. Okey, automatik sini kita dah tahu kedudukan nombor 2-nya adalah akan ada di sini. Okey, dan seterusnya sebelah kirinya pula akan dimulakan dengan negatif 1 lah, macam sebelah sini juga. Setiap kotak tu mewakili 1 unit, 1 unit, 1 unit sampailah kita akan jumpa negatif 10. Okey, sekarang ni sebelah kiri. Okey, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9 dan juga yang terakhir negatif 10. Okey, jadi kedudukan negatif 10 berada di di sini dan juga negatif 8 berada di mana? Okey, berada di sini. Okey, itu dia punya cara kita wakilkan dalam bentuk garis nombor. Okey, kamu boleh menambah lagi latihan kamu untuk soalan nombor 2A dan 2B. Okey, sila buat dalam buku nota kamu lah. Yang ada kamu beli di koperasi sekolah tu, sila habiskan. Okey, selepas kamu siapkan yang latih diri 1.1C ini, teruskan dengan latih diri 1.1C untuk soalan nombor 2A dan 2B. Okey. Seterusnya kita akan tengok bagaimana anda membandingkan dan menyusun integer mengikut tertib. Okey, tanda kita hari ni itu membandingkan menyusun integer mengikut tertib. Tertib ni macam biasa kita ada dua saja. Okey, iaitu tertib menaik dan juga tertib menurun. Okey, kita tengok contoh 4 itu. Bandingkan dan susun negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, 0 dan negatif 1 mengikut tertib menaik. Bila sebut menaik ni, okey, kita akan mulakan nilai yang paling kecil. Dan seterusnya akan kembali kepada nilai yang paling besar. Okey, di sini kita akan tengok. Okey, penyelesaiannya. Okey, kita tengok di tengah-tengahnya di sini, kosong di sini. Okey, untuk kosong ni, okey, kita letak di sini. Okey, seterusnya sebelah kiri kosong ni, di sini ada negatif 1. Okey, negatif 1 ni. Okey, kita letak di sini. Okey, untuk seterusnya
negatif 5 dan negatif 3. Okey, yang mana dulu? Negatif 3 dululah. Negatif 3 ni dulu, baru negatif 5. Okey, jadi di sini kedudukan negatif 3 dan juga negatif 5 lah. Okey, ni dia dari segi susunan dia, bentuk menaik dan menurun. Ni kita nak tengok macam mana kedudukan dia. Ni dalam garis nombor dia akan berada macam ni. Kita tengok pula dalam kedudukan yang tertib dia. Tertibnya dia akan susun macam ni lah. Okey, dia akan mulakan dengan negatif 5 lah sebab dia paling ujung. Dia paling ujung sebelah sini. Maka dia paling kecil. Ni paling kecil. Dan juga paling besar di sini adalah nombor 6. Okey, maka dia akan berada di hujung sekali lah sebelah kanan tu. Sebelah kiri sekali adalah negatif 5 lah. Yang di tengah-tengahnya ni adalah kosong. Okey, jadi inilah tertib menaik. Menaik ni dia punya asas dia. Sebelah sini mesti paling kecil. Yang paling akhir sebelah kanan ni paling besar nilai dia. Dari segi nilai lah, bukan bentuk negatif dan positif. Nilai tu. Kalau nilai positif, automatik kita cari yang paling nilai nombor yang paling besar lah. Okey murid-murid, hari ini kita akan tengok latih diri 1.1D. Okey, banding dan susun. Negatif 4, 3, 1, negatif 6, 5, 0 dan negatif 2 mengikut tertib menaik. Okey, soalan dia nak menaik. Okey, bila menaik, automatik. Kalau kita faham secara teori, sebelah kirinya adalah nombor yang paling nilai dia kecil dan sebelah kanannya adalah nilai yang paling besar. Okey, di sini kita tengok kosong. Okey, dia bagi kosong. Kosong dia akan berada di tengah-tengah garis nombor lah. Tengah-tengah garis nombor ni adalah nilai dia kosong. Okey, kosong berada di tengah-tengah. Okey, kosong. Sebelah kanannya pula dia akan menjadi nilai yang positif. Di sini kita ada nilai positif di sini adalah 5 dan juga 1 dan 3. Okey, kita ada 3 nombor positif di situ. Okey, jadi kita tulislah dalam garis nombor 1, 2, 3. Okey, jadi kita ada 4 dan yang terakhir 5. Okey, nombor yang di situ adalah nombor 1. Ni nombor 1, nombor 3 dan nombor 5. Okey, jadi 5 berada di sebelah kanan yang paling besar lah. Okey, untuk sebelah kiri ni pula kita tengok. Okey, yang pertama dia ada di sini negatif 2 dan juga negatif 6 dan yang seterusnya negatif 4. Okey, dia ada 3 nombor juga. Jadi kita mula dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Okey, 6 berada di sini, negatif 6. Okey, negatif 4 berada di sini dan seterusnya negatif 2 berada di sini. Jadi kalau kita nak susun dalam bentuk menaik tu, okey, kita akan tulis macam ni lah. Kita akan tulis bentuk menaik dia. Ni bentuk menaik. Okey, dia akan tulis sama dengan okey, negatif 6, negatif 4, negatif 2, okey, 0, 1, 3, dan yang terakhir adalah 5. Okey, jadi inilah jawapan bagi tertib menaik. Okey, seterusnya kita tengok latih diri 1.1D soalan nombor 2 tu. Okey, kamu boleh teruskan buat dalam buku jugalah macam saya bagi tadi. Untuk 1.1C tu teruskan dan soalan 1D pun sama, teruskan juga buat untuk dalam buku kamu. Okey, kesimpulannya di sini untuk hari ini kita akan tengok integer boleh diwakilkan menggunakan garis nombor. Jadi menggunakan garis nombor ni dia mesti berada dalam garisan-garisan ni lah kedudukannya. Dan di tengah-tengahnya adalah kosong dan juga di sebelah kanan dia akan mempunyai nilai positif dan juga sebelah kirinya adalah nilai negatif. Okey, itu dia punya konsep asas yang kamu kena faham hari ni lah. Dan juga integer boleh disusun mengikut bentuk tertib menaik dan menurun. Seperti mana kamu tengok dalam gambar rajah tu lah. Bila menaik ni automatik nilai yang sebelah sini adalah paling kecil. Kalau menurun, ni paling besar pula. Nilai yang dia terbalik. Okey, itu adalah konsep asas dalam topik kita pada hari ini. Jadi saya berharaplah pada semua murid-murid boleh faham topik ni dan juga boleh menguasai dengan baik. InsyaAllah kita akan cuba teruskan lagi
sesi pembelajaran kita ini pada kelas akan datang. Okey, jadi wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.